Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza binti Hasan daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk-tajuk kesan-kesan i'jaz dalam kehidupan manusia. Pengenalannya, pengajian yang melibatkan bidang i'jaz Al-Quran ini adalah merupakan satu bidang ilmu yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami, menghurai, seterusnya mentafsir tentang sesuatu ilmu yang dibentangkan di dalam Al-Quran dengan baik dan sempurna. Seperti mana dalam ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Bahagian-bahagian i'jaz pula, yang pertama ialah i'jaz lughawi. I'jaz lughawi ini terbitnya adalah daripada lafaz dan makna dalam satu-satu ayat yang mudah, ringkas dan situasinya memberikan kesan ke dalam hati dan perasaan para pendengar. Ayat-ayat yang diungkapkan adalah ayat-ayat yang mempunyai tafsiran yang indah. Lafaz-lafaznya adalah lafaz-lafaz yang elok, mudah dan mudah meresap ke dalam hati para pendengar. Dilafazkan dalam gaya yang mudah, jelas dan mudah melekat di dalam perasaan manusia. Al-Quran wujud hingga hari ini di dalam bentuk mushaf. Yang kedua ialah i'jaz ilmi. I'jaz ilmi atau lebih dikenali sebagai mukjizat sains. Mukjizat ilmiah Al-Quran ini bukanlah terletak pada percakupannya tentang teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah sesuai dengan kaedah sains sekarang, tetapi merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Contohnya tentang kejadian langit dan bumi. Kita hendaklah memahami bahawa Al-Quran merupakan kitab hidayah kepada manusia yang dilantik sebagai khalifah Allah, berpegang kepada fakta ilmiah dalam mengekang sesuatu fakta dan tidak bersandarkan kepada teori semata-mata. Hendaklah mencapai tahap fakta kerana ianya boleh berubah dan boleh dibatalkan oleh pemahaman yang berlainan oleh pembaca-pembaca Al-Quran. Oleh itu, setiap hasil usaha manusia dalam i'jaz ilmi ini memerlukan penelitian dan pengamatan. Bahagian yang ketiga ialah i'jaz tashri'. I'jaz tashri'i merupakan i'jaz yang menetapkan kepada peraturan dan undang-undang yang kekal yang hanya dicipta oleh Allah semata-mata, walaupun kepada Nabi Adam sekalipun, kerana Nabi Adam adalah semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Kita hendaklah mengetahui bahawa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu memerlukan orang lain, sama seperti Nabi Adam yang juga memerlukan kepada orang lain dalam kehidupannya. Yang ketiga ialah i'jaz tarbawi. I'jaz tarbawi merupakan i'jaz yang meletakkan akhlak pada kedudukan yang tertinggi. Ketiga-tiga perkara ini
adalah saling berkait antara satu sama lain. Seterusnya, faedah i'jaz kepada manusia. Ada beberapa faedah i'jaz kepada kehidupan manusia. Antaranya yang pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah sebenar-benarnya Rasul dan Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, membuktikan bahawa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya bantuan malaikat Jibril atau bukannya tulisan Nabi Muhammad ataupun dibawa oleh sesiapa sahaja, tetapi hendaklah meyakini bahawa kitab Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah semata-mata. Ketiga, menunjukkan bahawa kelemahan mutu sastra dan balawahnya bahasa manusia, kerana terbukti walaupun pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab sekalipun tidak ada yang mampu mendatangkan kitab yang sama seperti Al-Quran. Mereka ini, iaitu para pujangga sastra dan seni, hanyalah pakar dalam satu-satu bidang sahaja. Tetapi sebaliknya dengan Al-Quran yang merangkumi sastra dan seni yang paling tinggi dan tidak boleh dicapai oleh pakar-pakar pujangga sastra dan seni pada masa itu. Yang keempat, menunjukkan kelemahan daya, upaya dan keupayaan umat manusia. Kita hendaklah mengakui bahawa umat manusia mempunyai banyak kelemahan dan keupayaan, dan itu adalah kerana keangguhan dan kesombongan manusia. Mereka ingkar, tidak mahu beriman dan sombong, serta tidak mahu menerima kitab suci Al-Quran, kerana mereka yakin bahawa kitab mereka pada masa itu adalah lebih baik daripada Al-Quran. Sememangnya kelemahan itu adalah daripada manusia kerana sifat angkuh dan sombongnya mereka. Seterusnya, nombor 5, dapat membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Di dalam Al-Quran, jika kita memahami Al-Quran, semua aspek kehidupan manusia sudah pun ada di dalam Al-Quran. Yang keenam, membentuk manusia bersifat mahmudah antara satu sama lain. Di dalam Al-Quran sudah pun ditunjukkan tentang sifat-sifat yang baik yang perlu diamalkan oleh setiap manusia. Jika manusia beriman dengan sifat-sifat yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, maka manusia akan hidup antara satu sama lain dalam keadaan aman damai. Perkara yang ketujuh, membangunkan manusia dengan pelbagai ilmu pendidikan dan pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga diingatkan kepada manusia agar menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan ilmu pendidikan dalam kehidupan seharian. Manusia yang beramal dengan Al-Quran akan sentiasa mencari ilmu pendidikan untuk meningkatkan lagi taraf kehidupan mereka. Yang ke-8, dapat dijadikan panduan atau petunjuk kepada seluruh umat manusia apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Di dalam Al-Quran, jika manusia mengikuti segala panduan dan peraturan atau sistem yang diberikan di dalam Al-Quran, manusia boleh menghadapi sesuatu masalah yang dihadapinya itu dengan jalan yang terbaik, kerana di dalam Al-Quran itu sudah ditunjukkan jalan penyelesaiannya. Yang ke-9, dapat mengetahui dan mengakui kebesaran Allah, betapa agungnya kitab Al-Quran, kerana di dalam kitab Al-Quran itu
sudah diberitahu kepada kita tentang kekuasaan Allah, kebesaran ciptaan Allah, dan seterusnya. Kita akan meyakini betapa kitab Al-Quran itu adalah kitab Al-Quran yang agung, yang bisa menandingi kesemua kitab-kitab yang terdahulu. Ke-10, meyakini dan mengenal pasti bahawa Al-Quran benar-benar ciptaan Allah dan bukannya ciptaan manusia. Ini terbukti kerana di dalam isi kandungan kitab Al-Quran tidak boleh ditandingi oleh para pujangga sastra dan seni bahasa Arab, walaupun mereka sudah terkenal dengan ciptaan mereka masing-masing. Ini terbukti bahawa kitab Al-Quran mempunyai nilai sastra dan seni yang tinggi, yang boleh menandingi nilai sastra dan seni kaum-kaum musyrikin pada masa itu. Akhirnya, kesan mempelajari ijaz Al-Quran. Terdapat beberapa kesan apabila kita mempelajari ijaz Al-Quran. Antaranya ialah: pertama, mempelajari bidang ilmu ijaz Al-Quran sememangnya dapat meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa dan hati setiap umat Islam. Kerana apabila kita mempelajari ilmu ini, kita dapat mendalimi segala perkara atau ilmu ijaz Al-Quran yang akan meresap di dalam jiwa umat Islam. Kedua, dengan mempelajari ijaz Al-Quran ini akan bertambahlah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keimanan kita adalah nur yang Allah pancarkan ke dalam jiwa umat Islam. Umat Islam yang memahami dan mempelajari ijaz Al-Quran dapat mendalami dengan sepenuh hati dan akal bahawa ijaz sesuatu ayat Al-Quran itu ada sebab dan musababnya. Yang ketiga, dengan mempelajari ijaz sesuatu ayat-ayat Al-Quran sudah pasti dapat melembut hati dan jiwa umat Islam yang keras dan bercelaru. Kerana Allah telah menyatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran itu mampu melembutkan hati orang-orang yang dikehendaki memiliki hidayah daripada Allah. Ini terbukti bahawa apabila Allah menghendaki seseorang itu, Allah akan datangkan hidayah ke dalam jiwa seseorang dan mampu melembutkan hati orang itu, dan seterusnya jiwa-jiwa yang keras itu boleh dilembutkan hanya dengan mempelajari ijaz Al-Quran. Keempat, dengan mempelajari ijaz Al-Quran akan menetapkan akidah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Al-Quran mampu membulatkan hati dan jiwa demi mempertahankan akidah Islam. Umat Islam akan mempertahankan akidah Islam walau dengan apa cara sekalipun, kerana akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempelajari ijaz Al-Quran ini akan menjadikan seseorang itu berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah. Seseorang yang berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah pasti akan redha dengan segala ketentuan Allah ke atas dirinya, kerana yakin setiap apa yang Allah tentukan ke atas umat Islam merujuk kepada asas rukun iman yang terakhir, iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah, meyakini ketentuan Allah dan sabar dengan segala yang Allah tentukan kepada kita. Akhirnya, kesimpulan daripada tajuk yang saya bentangkan kepada hari ini, dapatlah disimpulkan bahawa selagi kita bergelar manusia, kita tidak dapat lari daripada fitrah semula jadi manusia, kerana manusia itu bersifat lemah. Manusia yang beriman kepada kitab Allah pasti akan sentiasa mengakui kelemahan dirinya dan akan sentiasa mengharapkan kepada kudrat dan iradat, iaitu kuasa dan kehendak Allah serta pertolongan Allah dalam menjalani kehidupan mereka. Tawakal dan doa daripada manusia merupakan pemangkin utama
sebagai sandaran. Kita hanyalah manusia yang lemah dalam mengharapkan